GP Motegi Home Race Honda, Marc Marquez dapat nombor 3 masa race utama. Ini menamatkan kemarau podium Marc Marquez. Last dia podium pada tahun 2022 dekat Australia. Dah setahun dah. Jorge Martin pula terbukti semakin strong. Dah berturut-turut dah ni dia menang. Sprint race pun dia menang, race day pun dia menang, dan dia punya point tu dah semakin rapat dengan Pecco. Cuma 3 point yang pisahkan antara Jorge Martin dengan Pecco Bagnaia. Jadi persaingan tu semakin sengit. Tapi Martin ada cakap dia mula terasa pressure sebab dia macam ada chance semakin hampir dengan jadi world champion kan. Dia kata pressure ni dia mula start rasa. Mula-mula dia rasa okey, tapi bila dah kat grid dia kata dia macam terasa pressure. Dia kata pressure ni tak best. Kalau boleh dia tak nak rasa macam ni. Lain pula ceritanya dengan Pecco Bagnaia. Pecco kata dia tenang je. Dia kata dia pernah hadapi situasi ni masa dia nak kejar championship dengan Quartararo dulu. Jadi dia chill, dia relax untuk hadapi semua pressure ni. Race day dekat Motegi memang haru biru. Race tu baru je start 1 lap, tiba-tiba dah keluar bendera untuk tukar motor. Masalahnya daripada mula minggu race ni tak pernah ada session hujan lagi. Tiba-tiba je hujan masa race day. Jadi semua motor spare untuk keadaan hujan tu menggunakan setting neutral. Diorang guna setting yang safe. Jadi siapa yang tersalah guna tayar rain compound yang salah akan duduk belakang. Ada juga rider yang cuba ambil gamble macam Brad Binder dulu untuk stay kat luar. Antaranya Franco Morbidelli. Dia lambat tukar tayar tapi nampaknya itu ialah pilihan yang salah. Lepas separuh daripada race distance sudah habis, tiba-tiba hujan lebat dan race kena dihentikan. Dekat sini ada sikit kekeliruan berlaku. Johann Zarco jatuh masa last lap tu sebelum red flag. Ikut undang-undang, motor dan rider kena masuk pit dalam masa 5 minit untuk melayakkan dia masa restart nanti. Jadi Zarco pun susah payah angkat motor dia dan tolak masuk pit. Tapi malangnya Zarco tersilap. Dia tak masuk ikut pit entry yang betul. Dia lalu shortcut tepi. Jadi dia tetap tak layak. Lain pula ceritanya dengan Miguel Oliveira dengan Maverick Vinales. Diorang masuk pit 1 lap sebelum red flag. Jadi bila diorang masuk pit melalui laluan pit yang sebetul, itu cuma dikira 1 lap down, bukannya jatuh. Jadi diorang layak untuk restart. Tapi masa restart, habis je warm up lap, tiba-tiba hujan lebat balik. Jadi steward anggap keadaan track tu berbahaya dan race terus dihabiskan. Tapi sebab dah lebih daripada separuh distance perlombaan, semua rider dapat points full. So keputusan akhir dia Jorge Martin nombor 1, Pecco Bagnaia nombor 2 dan Marc Marquez podium nombor 3. John Mir pula menggunakan chassis 2024 yang baru tu, tapi nampak macam tak ada impact sangat. Dalam camp Honda kita boleh tengok camp Honda nampaknya serius dengan request Marc Marquez untuk membanyakkan lagi staff Europe berbanding dengan staff Jepun. Mula-mula sekali diorang dah berhentikan diorang punya technical director yang dah bekerja dengan HRC dari tahun 1986. Encik Shinichi ni bukannya calang-calang orang. Dia dah jadi technical director Honda dari 1986 dan dia adalah orang penting dalam development motor-motor yang legendary macam NSR 500, RCV 211, RC213V. Bukan calang-calang. Tapi Honda sanggup berhentikan dia untuk cari replacement, untuk dapatkan result yang lebih baik. Ada juga cerita Honda ada approach Massimo Rivola. Massimo Rivola ialah yang sekarang tengah run tim Aprilia. So Honda offer dia untuk masuk ke dalam tim HRC. Termasuk dengan Maverick Vinales sekali in case kalau Marquez jadi tinggalkan Honda. Tapi ini baru approach dan discussion lah. Kita pun tak tahu Massimo Rivola dan Maverick Vinales akan terima atau tidak offer tu. Honda juga ada approach David Brivio. David Brivio ni ialah orang yang bertanggungjawab bawa Rossi daripada Honda dulu, bawa pergi masuk Yamaha dan menang 4 championship. David Brivio juga ialah orang yang berjaya bawa Suzuki to the top semasa John Mir menang World Championship pada tahun 2020. Sekarang ni Brivio dalam F1, dia dalam tim Alpine F1. Bukan calang-calang juga ni. So Honda pun ada offer kat Brivio ni untuk masuk dalam tim diorang. Nampak serius kan? Tapi adakah dengan dengar cakap Marc Marquez ni, Marc Marquez akan stay dengan Honda? Marc Marquez pun satu hal juga. Hari tu janji sampai GP Motegi ni dia nak bagi tahu keputusan dia, tapi dia tak bagi tahu. Mana hala tuju Marc Marquez untuk 2024 masih sama-sama. Marc Marquez masih tak jawab lagi. Tapi pendapat Marc nak pergi ke Gresini Ducati tu semakin lama semakin kuat. Bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna, cakap Marc Marquez memang nak pergi Ducati, cuma sekarang ni tengah fikir kontrak dengan Honda tu macam mana nak tamatkan dengan baik. Carl Crutchlow cakap kalau Marc Marquez pergi kat Ducati, orang lain tak payah race lah, tentu-tentu dia menang. Sebenarnya untuk Marc Marquez pergi ke Gresini Ducati pada tahun 2024 ni adalah agak ideal. Sebabnya dia boleh tamatkan kontrak dia dengan Honda awal setahun dan race dengan motor yang kompetitif. Satu lagi poin ialah kebanyakan tim sekarang ni dah sign kontrak dengan rider sampai ke hujung 2024. Bermaksud pada tahun 2025 nanti akan ada banyak kekosongan, masih fresh, belum ada sign up lagi. Jadi Marc Marquez akan dapat banyak
peluang untuk pilih kat mana dia nak pergi pada tahun 2025 nanti. Satu lagi persoalan ialah siapa akan ganti tempat Marc Marquez sekiranya dia memang nak pergi ke Gresini Ducati. Antara situasi yang nampak ideal ialah mungkin Johan Zarco yang sepatutnya pergi LCR tu masuk ke dalam tim Repsol Honda. Tempat Zarco yang kosong tu pula mungkin akan diganti oleh sama ada Maverick Vinales, seperti yang kita cakap tadi, Honda dah approach dia, ataupun Jake Dixon disebut-sebut namanya sekarang ni, ataupun Iker Lecuona yang dah 2-3 kali buat wildcard dengan Honda. KTM pun nampak kuat dekat track ni, cuma luck tak berapa nak ada masa race. Masa praktis, Brad Binder dapat pecahkan rekod yang dah 8 tahun tak dipecahkan. Rekod track Motegi ni dipegang pada tahun 2015 oleh Jorge Lorenzo, akhirnya dipecahkan pada minggu lepas. Jack Miller pula dapat qualify P2. Miller dengan Brad Binder sebenarnya minggu ni diorang gunakan chassis carbon fiber yang baru tu. Feedback diorang memang suka dengan chassis ni. Diorang kata tayar tu kurang spin masa diorang accelerate keluar corner, jadi diorang dapat lap time lagi pantas. Nampak gaya menjadilah diorang punya chassis baru carbon fiber ni. Satu lagi isu ialah penempatan Pedro Acosta pada tahun 2024. Kesemua rider-rider KTM ada kontrak sampai 2024. Bila KTM pergi jumpa Dorna untuk tambah satu tim lagi untuk buat 2 biji lagi motor KTM, Dorna tak luluskan pula. Kemudian KTM dah janji dengan Acosta untuk bagi dia seat MotoGP untuk tahun 2024. Nak menambahkan lagi pening kepada keadaan ni, tim KTM Ayo Moto2 tu dah sign up Denis Oncu dengan Celestino Vietti untuk tahun 2024. Jadi ke manakah Pedro Acosta nak pergi? Kalau dia nak pergi ke MotoGP juga, akan ada seorang yang kena dikorbankan dalam kemah KTM. Dua nama yang disebut ialah sama ada Jack Miller ataupun Pol Espargaro. Prestasi diorang ni yang agak teruk sekarang ni. Kalau Jack Miller kena sack, agak sayang sebab aku rasa dia masih ada potensi lagi. Tim Yamaha kelam teruk dekat GP Motegi. Nampak macam tak boleh fight langsung. Carl Crutchlow ada entry wildcard dengan menggunakan tim RS4GP Yamaha. Kita boleh nampak dia test beberapa komponen baru tapi yang kecil-kecil, bukannya major. Yang paling ketara sekali ialah exhaust serba baru ni yang nampak sama design macam KTM. Marco Bezzecchi sayangnya tak dapat tempat podium dalam race minggu ni. Jadi dia semakin jauh dengan dua orang di atas tu. Jadi siapakah yang akan menjadi juara? Adakah Jorge Martin ataupun Pecco Bagnaia? Malah Bezzecchi pun mungkin ada peluang lagi. Kita kena tunggu race seterusnya di Mandalika.